Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Shadaqallahul azim. Terima kasih pada pengurusi majlis yang saya hormati, CEO Puan Hajah Azian, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Utamanya dan selama-lamanya kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya dan inayahnya serta kudratnya dan iradatnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini, pagi yang penuh berkat, dalam waktu duha, lagi-lagi dalam pagi waktu Jumaat, untuk kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu. Terima kasih kerana sudi jemput saya bagi pihak yang berkenaan. Saya rasa sebelum Covid dulu pun setiap tahun juga saya datang Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz nak cerita hari ni, moga tuan-tuan orang bisnes kan, orang berniaga. Hari ni Ustaz pun nak ajak tuan-tuan berniaga. Kita nak buat satu perniagaan. Perniagaan ini menguntungkan kita dunia dan menguntungkan kita akhirat. Bila kita duduk atas dunia, kita nak jadi orang berniaga. Supaya ustaz pun berniaga kan. Ustaz berniaga. Secara khusus ustaz memang berniaga lah. Tapi bidang tu bidang yang lain. Kan ustaz tapi berniaganya bidang lain. Tuan-tuan kerja tuan-tuan ni tak apalah, maknanya selama tu perniagaan. Niaga ni nak cari untung. Kita bekerja untuk mencari keuntungan dunia. Untuk apa? Untuk kelangsungan hidup kita atas dunia Allah Subhanahu wa taala. Apapun manusia hidup atas dunia, semua nak cari makan. Manusia, binatang dan siapa pun semua nak cari makan atas dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pesan, innal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswallahu. Orang kafir ni dia makan minum seperti binatang makan minum. Dan tempat duduk dia ni di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan orang kafir duduk atas dunia makan minum serupa binatang. Kita ni makan minum juga tapi kita tak nak serupa binatang. Maka kita buat kerja, kita cari rezeki. Maksudnya ia cari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan itu Allah sebut kepada kita tiga benda yang boleh kalau mu nak berniaga, membuat perniagaan ini, kata Allah. Apa dia perniagaan dia? Allah sebut innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Tijaratan lan tabur ni satu perniagaan yang tidak akan rugi sampai bila-bila, kata Allah. Allah sebut sebab dia tahu fitrah manusia ni kalau rasa nak berniaga, semua pakat nak berniaga, TO, kopi tarik tepi jalan ke apa semua boleh buat belaka. Nak berniaga, ada untung, boleh bagi bonus dan sebagainya. Yang ni Allah Subhanahu wa taala sebut perniagaan ini pertamanya kalau kamu nak buat supaya kamu tidak rugi dunia dan akhirat, pertama dia kata tilawatul Quran.
baca Quran. Sesungguhnya orang yang sentiasa membaca Al-Quran, ni orang berniaga panggil. Allah sebut, bukan kita sebut. Dah Allah, maknanya perniagaan yang tidak akan rugi dunia dan akhirat. Yang kedua ialah wa aqamus salah, mendirikan sembahyang, mengerjakan sembahyang. Nanti ustaz satu-satu nanti. Yang kedua, yang ketiga ialah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yakni berinfak di jalan Allah atau bersedekah. Nah, di jalan Allah dengan rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu nak sedekah ni sirran wa alaniyah. Mu nak buat terang-terang pun boleh, mu nak buat senyap-senyap pun tak apa. Ikut hati kita. Kalau hati kita rasa okey, tak ada masalah apa, kita buat secara terang-terang. Tapi kalau rasa takut, kita ada mari riak, sombong, takabur, kita buat senyap-senyap. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Buah tiga ni Allah angkat darjat dia. Liwaffiyahum ujurahum, aku bagi pahala kepada dia. Wa yazidahum min fadlih, aku tambah kelebihan-kelebihan lagi, kata Allah. Innahu ghafurun syakur, maka aku akan ampunkan dosa dia. Sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hidup kita ini kena baca Quran. Asal nama mukmin, jangan tinggal baca Quran. Jangan berlalu dalam kehidupan kita walaupun sekejap, kena baca Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah kamu Quran, kerana Quran akan datang memberi syafaat kepada orang yang membaca di atas dunia dulu. Tengok. Nah, siapa nak tolong kita di padang mahsyar? Al-Quran yang boleh tolong kita. Sebab apa Quran boleh tolong kita? Quran tu kalam Allah. Wahyu Allah. Orang yang dekat dengan Quran, dia mudah mendapat hidayah, petunjuk. Jauh dengan Quran, dia akan menjadi sesat. Akidah dia sesat. Dia tak nak semayang, dia tak nak buat amal soleh, dia tak nak. Mana dalil dan bukti inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk pada jalan yang benar. Khabar gembira kepada orang yang beriman, kata Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khabar gembira kepada orang yang beriman. Sekiranya mereka mengikut Quran, dia akan dapat hidayah Allah. Dan dia dapat khabar gembira. Dan dia dapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena baca Quran. Baca ni masing-masing darjat. Nah, sebab Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebut afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadat yang lebih utama di kalangan umatku ialah baca Quran. Baca Quran. Kita boleh baca surah Baqarah, Al-Imran, Nisa dan sebagainya, baca. Nah, tak mampu langsung baca surah itu, kita baca surah-surah yang kita mampu. Wadduha, inna a'tayna kal kausar, qul huwallah, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Fatihah dan sebagainya. Nabi kata kalau membaca sekali surah qul huwallah seumpama 1/3 juzuk Al-Quran. Membaca 3 kali surah qul huwallah seumpama 30 juzuk Al-Quran. Kalau membaca 10 kali surah qul huwallah, aku bina satu mahligai di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Surah qul huwallah. Nah, lagi-lagi dalam bulan Ramadan ini pula kita baca surah Inna A'tainakal Kautsar. Maklumlah, kadang-kadang baru dapat hidayah, baru dapat kebaikan, rasa nak puasa sungguh tahun ni. Rasa dahagalah, rasa letih lah. Kaifiat dia Inna A'tainakal Kautsar. Dia sebab ayat tu sebagai kaifiat je lah. Nah, sebenarnya dalam ibadat ni iman kita ya. Kalau iman kita strong, iman kita kuat, mari apa pun ibadat tak ada masalah apa kita boleh buat. Tengok kita dah 18 hari 18 hari pun tak ada rasa apa pun. Alhamdulillah.
ustaz pun tak pernah lagi timbang sekarang, timbang supaya jangan naik. Timbang kilo jangan naik. Berlawan dengan isteri. Isteri pun timbang, ustaz pun timbang. Sebelum makan timbang, selepas makan timbang. Tengok berapa kilo, dia turun 5 kilo, kita turun 2 kilo. Susah juga dia. Mikir-mikir, tak boleh, rupanya penyakit ni banyak daripada makan. Memang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita puasa ni kira macam cantik lah. Supaya kita ni jaga, supaya jangan berat badan sangat, supaya kita tidak gitu dia. Sebab makan ni banyak mari penyakit. Penyakit yang paling besar ialah kalau makan banyak, dia jadi malah beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malah nak baca Quran. Sebab tu ramai orang baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ngatuk dah, muak dah. Sebab makan dia. Sebab makan. Sebenarnya kita tak boleh gitulah. Jadi maknanya balik kepada amalan yang pertama, perniagaan yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala suka sangat kepada kita ialah baca Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang yang sentiasa membaca ayat Allah. Lagi-lagi Al-Quran turun di dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Allah turunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Dan sehari dua baru ni kita sambut nuzul Quran. Nuzul Quran, bukan sehari dua, semalam Semalam kita sambut nuzul Quran. Quran turun di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan Quran. Ulama silam dahulu masuk bulan Ramadan, dia tinggal semua amalan yang lain, dia baca Quran. Sebab tu ada yang khatam 3 kali, 4 kali, 5 kali, ada. Bagi kita tak mampu tak apa. Ustaz kata tadi, Ustaz nak sebut je kelebihan dulu. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang baca Quran ini, dia kata allazi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Wallazi yaqra'ul Quran wa huwa yatatta'u fihi wa huwa 'alai syakul lahu ajran, kata Nabi. Siapa yang mahir membaca Al-Quran, dia bersama dengan para malaikat yang sentiasa menulis kebaikan. Siapa yang tidak mahir dengan Al-Quran tapi dia belajar Quran, dia dapat 2 pahala di sisi Allah. Dia baca, dia belajar. Orang baru nak belajar ni kan, innalladzi bukan dia kata dengung sikit, innalladzi bukan alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun tak boleh baca macam tu, tapi dia dapat 2 pahala di sisi Allah. Kerana apa? Kerana dia belajar Quran. Macam kita sekarang ni, anak-anak kita belajar Iqra' lah. Anak je belajar Iqra', mak tak belajar pun. Ayah tak belajar. Tak belajar lah, tak belajar tak apa dah. Sebab Quran ini dia kena belajar. Nak sebut sad, nak sebut dad, nak sebut zai, zda dan sebagainya. Dia kena sebut. Kadang-kadang ustaz dengar ihdinas syiratal mustaqim dengan shin, tidak sad. Contoh. Ini kelebihan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi kata khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Sekarang kita nak jadi orang terbaik, kita seorang suami, ajarkan kepada isteri dan ajarkan kepada anak-anak. Isteri pandai, ajarkan kepada anak. Tak pandai, panggil ustaz mengajar. Mari ustaz tolong mengajar saya ni. Ada. Sebab saya nak baca kalam Allah. Ni kalam Allah ni bukan kalam main-main. Ini kalam Allah yang sanggup menjadi hujah bagi kita di akhirat. Sanggup menjadi hujah bagi kita di akhirat. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalaulah kita ni seorang suami, kita meninggal, tidaklah sekarang meninggal akan datang. Malam tadi sahabat ustaz daripada Kelantan, YB Dr. Yusnan, pukul 2.30 meninggal malam Jumaat. Tak apalah, malam Jumaat ke malam apa, sebenarnya tak ada apa. Rasulullah hari Isnin meninggal. Rasulullah hari Isnin. Yang pentingnya meninggal tu kata Nabi, man qala ilaha illallah wa akhiruhu kalamuhu fid dunya dakhalal jannah. Siapa yang menyebut la ilaha illallah di akhir kehidupan dia itu, maka dia boleh masuk syurga.
Sebab tu kita kena selalu sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sekali-sekala sibuk-sibuk duk buat kerja, duk meeting apa semua, berehat sekejap, la ilaha illallah. Ambil nafas. Baiki sikit akidah kita, baiki sikit tauhid kita dengan Allah. Jadi nak sebutnya bahawa apabila kita baca Quran, kita mati. Kita mati, tuan-tuan, seorang suami mati yang paling sedih isteri dan anak-anak. Suami kalau isteri mati dia tak sedih mana sangat. Minta maaf Ustaz Guho je. Bila isteri mati, suami mati, sedih isteri. Anak-anak sedih, mesti menangis lah. Kalau masuk kubur malam tu, petang tu, malam tu memang duk teringat lagi lah, duk terbayang lah, apalah, semua sedih sangat. Suami mati, seorang-seorang dalam kubur. Kita tanya kakak berapa lama hidup dengan suami? 30, 40, 50 tahun. Ustaz dengan isteri 30 tahun. Tak ada pergi luar negara sekejap masa belum Covid dulu pun kadang-kadang teringat. Anak-anak dan sebagainya. Kita masuk kubur. Tutup kubur. Yang hantar ke kubur pada masa tu, keluarga, harta, amalan. Tutup, balik keluarga, harta. Duduk amalan. Bila kita tanya isteri berapa tahun kak? 30, 40 tahun duduk dengan suami. Bayang macam-macam. Saya tak pernah berpisah, Ustaz, dengan suami daripada dulu sampai sekarang. Sekaranglah baru berpisah. Kita tanya gurauan, sayang ke suami? Allah lah suami. Kalau kakak sayang ke suami, kesian kat suami, pergilah teman dalam kubur. Pergi teman dalam kubur tu. Korek satu lagi kubur, buatlah sama diri, letak kursi. Tak tilam. Kakak rasa penat, kakak diri. Rasa penat berdiri, kakak duduk. Rasa penat duduk, kakak baring. Tunggulah dia. Tutuplah, tak apalah, janganlah nampak dia. Tutup dengan kain, dengan papan lahap. Tak, teman dia sampai bila. Dia cakap, kenapa pula nak teman? Saya bukan mati. Mesti tak ada orang yang cakap nak teman suami dalam kubur, isteri dalam kubur, anak dalam kubur. Setara mana dia sayang atas dunia, tak ada benda nak teman dia dalam kubur. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, Quran yang kita duk baca ni, pagi-pagi ni, yang kita duk baca ni, kita mati je dia teman kita dalam kubur. Kubur-kubur ni barang sunyi. Kubur-kubur ni barang gelap gelita. Kubur-kubur ni barang yang tak boleh nak cerita bagaimana azab dan nikmat dalam kubur, melainkan iman dan akidah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatanya sunyi, disebutnya oleh ulama-ulama, kalau kita cabut bulu hidung pun kita buang, bulu hidung tu dia kebunyi, jatuh. Keteking, jatuh. Ustaz ni cakap je, ustaz pun tak tahu lagi dalam kubur macam mana kan. Tapi kegelapan dalam kubur itu akan disinari dengan cahaya Al-Quran yang kita baca. Sebab tu jangan tinggal Quran. Sekarang ni sekarang ni kita boleh buat praktikal. Sebelum subuh, isteri pergi ke dapur, masak nasi ataupun apa, panah ikan ke panah lauk ke apa untuk kita bersahur. Besar pahala isteri ni. Isteri ni besar pahala, tak payah semayang tahajud, dia hidup dapur tu pun kepanasan api dapur akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangun kerana untuk sediakan sarapan, makanan untuk suami bersahur. Tapi kalau sempat 2 rakaat solat tahajud lagi bagus. Buat duduk tahajud 2 rakaat. Pergi ke dapur, siap-siapkan semua. Kepanasan di dapur tadi akan jadi saksi. Tapi janganlah pegang periuk panah tu. Mak pegang, biar dia jadi saksi aku. Itu sengaja tak boleh. Maka saat itu suami baca Quran. Bangun solat tahajud. Witir tak payah buat, tak apa, muka dah buat dah tadi. Sembahyang tarawih tadi, witir. Siapa yang sembahyang tarawih disertai dengan witir bersama imam, dia balik tidur seumpama beribadat sepanjang malam dah. Sebab tu jangan tinggal tarawih, jangan tinggal witir.
Lepas tu balik ke rumah dia bangun nak solat tahajud. Tak apa, kau ustaz saya buat witir dah. Tak apa, tak ada hukum apa, menghalang apa, tak ada. Buatlah tahajud 2 rakaat, 4 rakaat. Jangan lebih 6. Kalau lebih 6 nanti tuan-tuan masuk syurga dulu pada ustaz. Nah, jangan. Saya buat 8 ustaz. Masuklah kau syurga dulu pada aku. Aku malah 6 je cukup, buat 4 cukup. Nah, ustaz kan? Nah, buat sikit-sikit lah. Nah, maknanya maksud faham ustaz sebut. Nak buat banyak mana buatlah. Yang penting solat malam. Nabi kata alaikum biqiyamil lail walau rakatan. Hendaklah kamu bangun malam, lakukan solat walaupun 1 rakaat. Kita sebagai seorang mukmin, muda ke tua ke, kena ajar bangun malam ni. Kerana apa? Syarafal mukmin qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin ini kerana bangun malam. Jangan tak buat. Seminggu buat sekali buat contoh. 2 minggu sekali, sebulan sekali. Jangan tak ada langsung. Bangun kencing, berok, duduk-duduk, tidur balik. Jangan kalau boleh. Jangan kalau boleh. Sebab kita orang mukmin. Kalau kita bukan mukmin, tak apalah. Dan mukmin tu pula terbahagi kedua. Ada yang soleh, ada yang tak soleh. Yang soleh ialah dia kena bangun malam. 1 rakaat pun Allah. Tengok-tengok jam pukul 4. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ngatuk pergi tidur. Ngakuk naik atas katil. Tak apa tidur. Tapi niat sebelum subuh. Katalah sebelum subuh aku nak bangun. Nah, kalau lagi musim-musim sekarang ni, lagilah ni kita akhir-akhir dah ni. 18 esok lusa dah nak masuk 20. Nah, bangun pukul 3 pagi. Tidur pukul 11, pukul 12 tidur. Bangun pukul 3, tersedar pukul 3. Tuan-tuan, kalau kita tersedar pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4 ni, kenapa kita tersedar? Melainkan Allah yang kejutkan kita untuk kita buat ibadat dengan Allah. Tanda Allah sayang, Allah kejutkan kita waktu malam. Tanda Allah sayang, memang dia nak suruh kita bangun buat ibadat. Ibadat ni di antara paling lekeh kita bangun Allahumma salli ala Muhammad. Tidur balik. Tak apa dah. Bangun je. Astaghfirullahalazim. 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 Tidur balik. Okey dah. Daripada bangun, isap rokok. Minta maaf ustaz sebut kan. Sebab ustaz tahu sekarang tuan-tuan tak isap rokok. Tu yang ustaz sebut tu sekarang lah. Sekarang aku tak tahu. Nah, tapi maknanya bila kita dikejut malam, apa amalan yang kita nak buat? Kerana Nabi tahu kemuliaan seorang mukmin itu dengan bangun malam. Bangun malam, malam ni dia start daripada lepas isyak, dia panggil qiyamul lail sampai subuh. Dia panggil qiyamul lail sampai subuh. Habis tu tidur bangun tu dia panggil tahajud. Nah, kalau katalah tuan-tuan kata kerana malam Lailatul Qadar malam ni saya tak nak tidur. Tak nak tidur tak apa. Dia panggil ibadat apa duduk qiyamul lail. Ada dia panggil qiyamul lail tu sampai subuh. Tapi kalau katalah kita tidur duduk kata tak nak tidur pukul 12 pukul 1 teleno. Leno 2 minit sedar. Astagfirullahalazim kata dia. Dia sudah bangun untuk berqiyamul lail ataupun dia sudah bangun untuk bertahajud. Walaupun dia sesaat tu. Yang ustaz tak sebut juga ialah amalan apa yang perlu dibuat itu? Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Baca surah apa? Wattin wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Panjang. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Panjang. Tak ada dah lebih auto pendek. Ni nak baca apa lagi? Tetapi kata Nabi, man istama ila ayatin min kitabillah falahu man istama ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afah wa man qara'aha kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Siapa yang mendengar satu ayat daripada Al-Quran, satu ayat Yasin, satu ayat dia dengar ya, dia pasang ngaji ke dia dengar ke, maka Allah akan tuliskan kepada dia kutibat hasanatun mudha'afah, kebaikan yang berganda-ganda, bila dia dengar satu ayat. Maka dia pun baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim sadaqallahul azim wa man qara'aha kanat lahu nuran yaumal qiyamah.
maka bagi dia orang yang membaca tadi akan bercahaya di hari akhirat nanti. Cahaya kita di akhirat ini tertakluk kepada sebanyak mana ayat yang kita baca di atas dunia Allah. Jangan tinggal. Ajar anak Quran, jangan tinggal. Cinta Quran mengatasi cinta kepada ayah, kepada umi. Mu saya ke abi tak? Saya ke mu tak? Saya. Kalau saya kena baca Quran. Nah, cakap dia benda yang macam tu. Kena baca, tak boleh. Belajar, kena pandai. Mu nak jadi engineer, ke arkitek, ke doktor, ke apa, lagilah. Nak jadi apa pun atas dunia, silalah. Nak jadi profesor, ke apa, pakar apa, lagilah. Nah, macam tuan-tuan ni apa? Pakar tuan-tuan. Engineer ke? Bolehlah, kiralah dia. Arkitek, lagilah. Jadilah nak jadi apa pun. Tapi jangan tinggal Quran. Quran jangan tinggal. Kita berjaya dunia, kalau akhirat tak berjaya, rugi kita. Sebab walad darul akhiratu khairun wa abqa. Pertama kita mati, yang kedua akhirat tu kekal. Hak ni kita duduk atas dunia paling lama 60-70 je. Nah, Haji Mat Allah bagi lebih dah umur dia. Nah, Rasulullah 63, dia 60 lebih dah. Ke 70 dah? Tak lagi. Nah, ustaz baru 5, nak sebut berapa tahun? Sebab dia 55 tu belakang tu dia. Nah, tak boleh dah. Nah, ada berapa tahun lagi duk mikir? Kalau 63, ada 7-8 tahun lagi nak hidup atas dunia. Nah, letak dengan umur Rasulullah lah. 55, 7 tahun lagi. Nah, 8 tahun lagi ustaz hidup atas dunia. 8 tahun. Dulu kita bukan main masa remaja, berlari, melompat. Nah, kaki ustaz pernah panjat Tur Sina, watin wa zaitun wa turi sinin, Tur Sina. Ustaz pernah panjat daripada Palestin, daripada Jordan pergi Palestin, pergi Tur Sina, panjat Tur Sina. Lepas tu pergi Mesir, bawa setiap tahun jemaah orang-orang nak berjalan, nak pergi haji umrah dengan Haji Mat. Ustaz berjalan. Nah, ustaz pernah pergi berjalan sebelum Covid, pergi Turki, pergi Maroko, pergi Sepanyol, Portugal. Balik-balik tak boleh Covid tak boleh pergi. Berjalan. Habis. Maknanya amalan kita dok kira umur kita setakat tu. Kalau nak memanjang umur, nak memanjang ibadat apa yang paling boleh memanjangkan? Baca Quran. Ibadat yang memanjangkan umur kita adalah Quran. Sebab bila kita baca Quran, setiap hari dalam kubur, hatta di pada mahsyar nanti, Allah bagi kita pahala yang panjang. Nah, jadilah nak jadi apa atas dunia. Nah, jadilah nak jadi. Ustaz nak sebut je, bukan ustaz nak bangga, tidak. Ustaz mengajar. Orang kata ustaz. Tapi ustaz buat bisnes lain daripada kerja ustaz. Ustaz buat bisnes dialisis. Ustaz rawatan dialisis, islah dialisis ustaz buat. Cuci buah pinggang orang. Setakat ni alhamdulillah ustaz ada 13 cawangan seluruh Malaysia. Nah, orang tanya macam mana ustaz? Orang ramai pergi tempat ustaz. Ustaz bergurau. Sudah semayang aku doa, ya Allah, ramaikanlah orang sakit buah pinggang. Nah, itu doa jahat lah tu. Tapi gurau orang tahu lah. Nah, tapi makna nak sebut kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hak atas dunia ni kita boleh cari apa pun kita boleh cari. Allah boleh lorong belakang. Tapi hak akhirat, mati je kita, apa benda yang kita boleh bawa di hadapan Allah di dalam kubur lagi? Kalau kita tidak ada Quran. Sebab mati je kita, dia datang, malaikat datang, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kiraman katibin, dia tahu apa yang kau lakukan. Nah, bila dia tanya, bangunlah semayang, dia tolak semayang. Bangun puasa, zakat, haji, semua dia tolak. Tapi bangun Quran, dia kata, siapa kamu? Aku kalam Allah. Aku kalam Allah. Untuk apa kamu bangun? Aku nak menjadi saksi kepada dia dulu, sebab sebelum subuh, selepas subuh dia baca Quran. Sebab ulama sebut, kita baca Quran selepas subuh atau sebelum subuh, 80% otak kita berfungsi. 80% otak kita sempurna.
Nah, kalau kita boleh nampak tuan-tuan sebab ayat Quran. Quran syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Nah, Quran ini adalah syifa. Allah turunkan Al-Quran sebagai syifa. Mesti bila baca ayat dia kalam Allah sempurna. Dan Ustaz nak sebut mengapa kalau kita tak baca Quran, ini takdir Allah. Ustaz takut datang satu penyakit yang boleh menyebabkan bukan orang je benci, anak, isteri, suami semua benci. Penyakit. Nah, penyakit. Kalau tak kena tak apa, tapi tak kalau kena banyak kita dengar orang kena. Nah. Sebab apa kena? Sebab biasanya tak baca Quran, tak selawat ke Nabi. Tak jadi muslimah atau muslim yang terbaik. Orang muslim terbaik ni dia sekali-sekala Allahumma salli ala Muhammad. Astaghfirullahalazim atas tika semayang. Ni kerja ni awak ni arkitek ni. Bertauliah ni. Nah, IR depan ni. TS lagi tambah depan, TS IR tambah lagi depan. Nah. Tapi sudah semayang astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ni. Bila tak ada benda ni takut-takut mari satu penyakit nama arzalil umur. Arzalil umur ni penyakit dia panggil apa? Penyakit nyanyuk. Di antara penawar untuk penyakit nyanyuk ialah baca Quran dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggal. Ustaz nasihat betul-betul jangan tinggal Quran. Esok kalau ustaz mati pun tapi lambat lagilah. Kalau ustaz mati pun tuan-tuan akan ingat ustaz ngajar dulu suruh baca Quran semua. Ni penting. Ni penting. Ya, Ustaz Rozali dulu ngajar ilmu Quran jadi ngajar. Betul lah. Nak sampaikan ilmu Quran supaya orang dekat dengan Quran. Kadang-kadang ilmu lain pandai tapi ilmu Quran tak pandai. Ilmu lain bijak tapi ilmu Quran tak pandai. Ilmu Quran ni dia mari ilmu tajwid lah, dia mari ilmu qiraat lah. Dia macam ilmu qiraat. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Tu dia. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Tu ustaz ngaji di Mesir lah. Ada itu ilmu ustaz lah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ilmu Al-Quran. Hak kita nak suruh baca aja. Baca je, bukan nak suruh baca ilmu ngaji, ilmu pelik-pelik tu tak payah. Biar ustaz yang ngaji, tu pun ustaz lupa dah. Itu pun lupa dah ilmu ngaji, ilmu qiraat tu. Tu pun kadang-kadang orang minta jadi imam tarawih, jadilah imam tarawih. Akhirnya ustaz sebut, bila witir baru ustaz sebut. Okey tuan-tuan, malam ni jangan mufarraqah. Ustaz baca qiraat Warsh An-Nafi' Al-Madani. Dengar dan jangan mufarraqah, jangan lari. Walaupun bunyi pelik dan sebagainya, jangan lari. Tu pun ada bau ni, ada bau ni. Bila dah ustaz dah cakap dah, dia berhenti. Sebab ada orang belakang, ayah, ada ibu. Walaupun umur kita 200 tahun sekarang ni, kita tetap ada ayah dan ada ibu. Yang tak ada ayahnya, Nabi Isa je. Tapi ada mak. Nabi Adam, tak ada mak, tak ada ayah. Sebab tu kadang-kadang dalam kuliah ustaz tanya ustaz cari yang pakcik-pakcik tua-tua cari. Pakcik ada ayah? Dia kata tak ada. Macam mana boleh tak ada? Yang tak ada ayah ni anak bulu bentung je. Kalau zaman ustaz dulu satu cerita nama dia Raja Bersiung. Ustaz tengok filem dulu, Raja Bersiung. Dia berjalan dalam hutan, dengar bunyi orang menangis. Filem tu. Eskadarisman berlakon rasanya. Ustaz ingat gitulah lebih kurang. Dia berjalan dalam hutan, dia bunyi budak menangis. Cari, tengok satu buluh besar gitu, becik gitu. Bunyi-bunyi dekat sini. Dia pergi. Ini cerita filem. Tengok budak duduk dalam buluh. Jadi anak buluh bentung nama dia. Itu tak ada puak, tak ada mak tu. Ini cerita Ustaz nak sebut. Sebab tu kita ni kok mana pun ada mak, ada ayah. Ada. Maka Nabi sebut. Gini dulu. Awal laju Ustaz. Kita ni masuk bulan Ramadan, kadang-kadang kita buat tahlil. Kita bawa tahlil pergi ke masjid. Bagi duit ke 100, 200 ke surau.
perlu buat tahlil, bawa makanan dan sebagainya. Sekarang ni tak boleh bawa makanan. Untuk apa kita buat tahlil? Untuk ayah dengan mak yang sudah meninggal. Nah, kalau mak dengan ayah tak meninggal, boleh kita buat tahlil? Boleh, tak ada masalah. Apa tahlil itu? Tahlil itu la ilaha illallah. Tahlil itu la ilaha illallah. Kita naik motor, start motor, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah sampai, katalah kita boleh fokuslah. Sampai, ya Allah ya Tuhanku, aku tahlil tadi sepanjang daripada rumah sampai ke pejabat, aku tahlil katalah 200 contoh. Aku sedekahkan kepada mak. Itu yang terbaik. Nah, itu yang terbaik. Baik juga kita bawa pergi ke masjid ramai-ramai tu baik. Tapi yang terbaik, mengapa kita tak boleh buat sendiri? Kita duduk kerja, naiklah apalah gini, relax. Takkan kita tak ada waktu relax langsung? Nah, kita relax. La ilaha illallah. Ya Allah, setiap amalan yang aku lakukan ini, aku sedekah pada orang tua aku. Nah, Allah bagi. Sebab wa waladus salih yad'ulah. Tapi kata Nabi SAW, Nabi kata, man qara'al Qur'an wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Da'u asan min da'u syamsi fi buyutid dunya, fama zannukum billadhi amila bihadha. Siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Beramal dengan Quran ni bukan susah. Ustaz tanya, arak tu haram atau halal? Haram kan? Haram. Babi tu halal atau haram? Ada tu sebut lahmul khinzir je. Yang babi ni haram adalah daging. Ekornya halal kot. Dah. Dah. Bila disebut lahmul khinzir, semua babi tu haram semua. Kita tahu. Wala taqrabuz zina, kata Allah. Kita tahu, oh jangan menghampiri zina. Bermakna menghampiri dengan orang wanita yang bukan mahram dalam keadaan menggatal, nama dia haram. Kita duduk dengan orang perempuan dalam kerja, jaga adab sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai seorang mukmin, tak ada masalah. Pergaulan kita dalam kerja yang tanpa ada unsur-unsur orang Kelantan panggil gelenyar. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Nah, Ustaz ada partner lah dalam syarikat. Tapi bos yang paling besar cakap, Ustaz partner lah. Ustaz pergilah HR lah, Ustaz pergi HR. Nah, bila pergi HR kita jaga passion, kita jaga staff, kita jaga kebajikan, habis kita jaga. Sibuklah kerja akunya, siapa HR sendiri tahu lah kan. Ustaz jagalah. Dia kata Ustaz layak tu sebab Ustaz pergi tazkirah, Ustaz pergi belakang buat. Bengong Ustaz, aku ngaji Azhar nak pergi HR apa benda. Tapi moga internet banyak. Walaupun Ustaz tengok dalam internet, belajar melalui internet lah, belajar kata-kata belajar. Walaupun orang putih, hak tak faham, buat faham. Jadi juga akhirnya alhamdulillah. Ustaz dibantulah, Ustaz dibantu. Nak sebut ke tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ruang yang kita buat kerja tu kok mana, kita kena jaga adab je. Nah, duduk jaga adab. Bila kita jaga adab, kita duduklah dengan siapa-siapa pun, ada Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita. Cuma jangan kita sebut Ustaz kata tadi menggatal, gelenyah dan sebagainya. Nah, sedangkan saat itu Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi ruang kepada kita supaya kita ni ada ruang baca Quran, hampiri harta anak yatim. Tak boleh ambil harta anak yatim. Makna kita itu halal, kita tahu benda halal dan benda haram itu maknanya kita tahu. Ini sekatan Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kita termasuk dalam golongan orang yang beramal. Nabi kata, siapa yang membaca Quran dan beramal dengan Al-Quran, albasallahu walidahi tajan yaumal qiyamah. Maka Allah akan memakaikan kepada kedua ibu bapa dia mahkota di hari kiamat. Da'u ahsan min da'i syamsi fi buyutid dunya, fama zannukum billazi amila bihadza. Siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran, Allah akan memakaikan kepada kedua ibu bapa dia mahkota di hari kiamat. Cahaya dia lebih baik daripada cahaya matahari di rumah-rumah kamu. Kalau kita sayang ke ibu bapa kita, baca Quran. Nah, tak seduk cakap lah, saya nak jumpa dengan mak saya di akhirat nanti, tapi baca Quran tak. Kita maaf Ustaz cakap. Nah,
Oh, kadang-kadang kita baca dalam internet, dalam FB kan. InsyaAllah saya nak bertemu dengan orang yang paling saya nak bertemu di akhirat nanti dengan ayah dan ibu saya. Ustaz letak Nabi dulu nak jumpa. Sebab bila jumpa dengan Nabi, pasti jumpa dengan mak bapak. Nah, kalau jumpa dengan mak bapak, belum tentu lagi tak jumpa dengan Nabi. Apa benda yang paling kita sayang ke mak bapak? Baca Quran. Allah akan memakaikan kepada kedua ibu bapa kita mahkota di hari kiamat esok. Cahaya dianya lebih baik daripada cahaya matahari. Bersinar, orang Kelantan panggil bersinar bana. Oh, faham, tak faham sudah. Nah, bercahaya-cahaya. Tanda seorang anak kasih kepada mak bapak dia. Kalau cakap, "Ma, I love you," saya, orang kafir boleh cakap ke mak dia, "I love you." Ustaz tengok dalam internet, lo dia kan FB muda. Ustaz tengok orang Siam, orang Thailand, jaga mak dia, mandilah apalah, sodahlah apa nyono, cium tangan, cium kaki mak lah, peluk mak lah apa. Orang kafir. Tak, orang kafir. Sayang dia, kerana cinta kasih dan sayang ke mak dia, setara tu dia boleh buat. Mandi mak, basuh semua dia. Ustaz tengok, oh hebat kan, jaga mak dia. Sudah semua cium, peluk, bubuh bedak, cium kaki mak. Kali dia cakap mak, redalah dia. Dia orang kafir. Kita orang mukmin boleh buat belaka kepada mak ni. Jangan semua mak sudah. Ni. Tapi apa yang paling kita sayang kepada dia? Baca Quran. Ustaz nak sebut tu baca Quran. Nah, kalaulah kita baca Quran, mak ngayuh dapat mahkota yang paling bercahaya. Kita yang baca apa dapat? Pertama, ajran kabira, pahala yang sangat besar di sisi Allah. Kedua, Allah akan kata nuran yaumal qiyamah. Di akhirat nanti kita akan bercahaya di akhirat. Nah, kita akan bercahaya. Semua bercahaya ni. Insya-Allah. Nah, mudah-mudahan. Itu Ustaz nak sekat lah. Jadi bermakna yang pertama Ustaz nak sebut perniagaan yang Allah sebut, jangan tinggal baca Quran. Yang kedua, solat. Solat ni memang kita tahu. Solat ni memang kita tahu benda wajib. Mana sayang solat dengan keluarga, saya solat lagi. Sebab orang solat ni kata Allah, dia ahli syurga Jannatul Firdaus. Siapa sembahyang subuh tadi, Ustaz nak bagi ni syurga ni. Ambil semua syurga Jannatul Firdaus. Ambil, masuklah. Nah, sebab Allah bagi jaminan. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Sebab tu Allah kata perniagaan yang tidak akan rugi solat. Quran, solat. Kena jaga, solat kena jaga. Jangan lalai, jangan lalai dengan solat. Nah, kalau boleh solat, okey, semayang dah? Belum, pergi semayang dulu. Dah, tengah-tengah mesyuarat, lewat dah ni. Okey, kita lewat dah ni. Jom pergi semayang dululah, sambung balik mesyuarat. Sebab kalau tuan-tuan kata mesyuarat sibuk sangat, ustaz pun sibuk juga. Nah, tapi ustaz cakap, okey, kita berhenti dululah, semayang dulu. Lewat sangat dah ni, tak boleh lewat. Sebab melewat-lewatkan semayang, bukan masuk syurga Jannatul Firdaus, tapi nakawil. Semayang dah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu dalam surah Mukmin. Dalam surah Al-Ma'arij Allah sebut, walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun, kata Allah. Mereka itu berada dalam syurga. Orang yang jaga semayang tadi, mereka itu berada dalam syurga dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Kerana kita sembahyang. Dan orang yang sembahyang, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang sembahyang ni dia tak boleh buat dosa-dosa maksiat, dia tak buat. Anda? Dia tak buat. Kita ni habis pukul berapa? Boleh, berapa boleh? Ha? Tadi Bismillah. 9 suku je kan. Nah. Ustaz setiap pagi Jumaat memang Ustaz ada kuliah dengan staf-staf di pejabat. Nah. 9.30, tapi bila dah Abang Mak kata 8.30 sampai 9.30, Ustaz diam je lah. Ikut sami'na wa ata'na. Nah, pada kata orang tua. Ustaz nanya Ustaz ada kuliah ke tak? Kuliah ke tak? Ustaz diam, tak jawab, biarlah. Tak apa, dia buat sendiri. Kita takut. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah semayang. Kita ni daripada keturunan datuk nenek kita daripada syurga, kita mari ke dunia sebagai musafir, kita nak balik kampung mana? Kampung kita syurga.
Ustaz asal Kelantan, mari duduk Kuala Lumpur lama dah, dengar orang tua lama dah puluhan tahun mari duduk. Lama-lama mikir nak balik Kelantan jugalah. Adalah kebun sikit, adalah tanah sikit, adalah rumah sikit. Senang anak cucu nak balik esok, ada durian sikit, ada rambutan sikit. Kita seronok kan? Rumah pula kampung tu ada sungai sikit, boleh anak cucu main dalam sungai. Kita sekat-sekat anak cucu main dalam sungai yang berstakat kepala lutut tu, tak ada masalah apa. Seronok kita. Serupa kita mari ke dunia, kita lah ni susah payah. Atas dunia ni kita susah payah tau. Kita sakit kepala, kita hadapi benda tu, kita kerja ni, kita payah ni. Kadang-kadang kita ada masalah suami, masalah isteri, masalah anak, masalah tempat kerja. Habis hari. Esok pula hadapi masalah. Sampai bila? Sampai mati. Maka kesusahan itu Allah nak bagi apa jaminan kepada kita? Syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pak mu tak payah mikir, mu tak payah nak apa dah esok. Mu berasa lapar, pagi makanan di mulut. Mu berasa apa, mu nak tengok apa? Atas tahil anfus. Apa saja yang ada dalam syurga semuanya ada belaka. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Syurga ni di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ada orang tanya, Ustaz, dalam syurga ada sungai? Ada. Allah sebut jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau begitu dalam sungai ada buaya tak? Ada ke tanya Ustaz buaya dalam syurga? Ustaz jawablah, bukan setakat buaya, biawak pun ada. Biawak sedang. Tapi ada dalil lah, jangan cakap saja. Wa fiha ma tashtahil anfus wa taladul a'yun. Di dalam syurga apa saja keinginan kamu semua ada belaka dan sedap mata memandang. Ni gua nak tengok boyo pergi Melaka semua boyo ada belaka ni. Zaman ustaz anak-anak kecil dulu. Nah, lah ni ada 4 orang cucu, nak 3 orang cucu nak masuk 4 dah. Tak bawa bukan anak-anak besar-besar. Dulu anak kecil-kecil. Nak tengok boyo, jom kita pergi Melaka. Di syurga bukan nak tengok benda pelik. Allah sebut dalam syurga buah tufah, buah apple. Oh, inilah buah aku makan di dunia dulu, tapi kau makan berbeza. Ustaz kata dalam syurga ada jering tak? Jering ada. Dalam syurga ada. Tak berani nak jawab juga. Ada. Betul-betul. Budu-budu. Ada semua ada, jangan rusing. Tapi takkanlah nak masuk syurga nak pakai budu. Ada. Orang perempuan ada tak? Oh, memang ada. Lahum fiha azwajum mutahharat. Allah sediakan kepada kita isteri yang suci, bersih. Air liur tak ada, minta maaf saya sebut. Air mani tak ada, haid tak ada, apa tak ada. Peluh pula setiap peluh, wangi belaka, bau kasturi. Macam Rasulullah berpeluh bau kasturi. Allah mulianya batas tubuh Nabi, sebab tu jangan tinggal selawat Nabi. Hari ni hari Jumaat, ambil kesempatan. Pagi-pagi bulan Ramadan, aku kalau boleh, aku nak kira berapa hari ni selawat pada Nabi. 1000 lah hari Jumaat ni. Beli tasbih digital tu, pakai kat tangan. Tak apa, ustaz pakai, ustaz bawa. Mana? Orang kata, alim ustaz pakai tasbih. Mu tak apa, mu saka buruk je. Aku nak suruh siapa 1000, 2000 ni, aku mesti kena kira. Nah, kita ucap Allah besar semua. Berapa dah tak nak kira berapa? Ulu balik. Kita nak suruh 1000 ni, kita letak, letak tangan kira. Ada mesyuarat, ada bincang, ada cakap dengan kawan-kawan, dengan kawan-kawan. Okey, habis dah, tak ada apa. Okey, kita sosok. Sama balik, dapat. 569. Dah. Boleh? Kita sama balik. Bila lepas 1000 rasa, lega. Sekejap je. Pek 2000. Rasa contoh. Selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Sebab tu dalam syurga ni Allah bagi isteri. Ustaz nak sebut orang wanita. Orang wanita dikena ingat, antum balah dengan suami, kau mamu kau balah dengan suami, dia masuk syurga dengan suami. Nah, aku benci kamu, aku nak masuk syurga denganmu, ayuh akulah, aku tak nak masuk denganmu lah. Tak boleh. Seorang isteri dia kena masuk syurga dengan suami juga. Mana dalil? Allah sebut dalil dia anak tina talibung abi tengah sekarang. Usrah kejap lagi dah. Okey. Ustaz duduk HR. Okey, kat mana dah tadi? Isteri. Jadi
Dia marah suami dia. Aku tak nak masuk surga. Aku sayang kamu, aku nak masuk surga dengan kamu. Tak boleh. Kata Allah, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga dengan cuma bunyi lain sekali macam ada. Dia kata Allah sebut masuklah kamu ke dalam surga dengan isteri-isteri kamu. Ada. Jadi kalau nak jaga supaya orang perempuan jangan marah, masuklah surga dengan isteri kamu. Dia tidak menafikan seorang suami, seorang isteri, seorang dua, tiga. Allah sebut tu isteri-isteri ramai, maknanya hak yang ramai maksud kita ni tak boleh. Ada macam ustaz ni bukan takut bini, tapi bini menakut-nakutkan ustaz. So, dia masalah dah. Tak apalah. Seorang pun tak terlagak, puluh kili nak boleh dua, tiga. Tak lagak kita, tapi habis cerita dia lah. Sebab kita belaka dia. Seorang pun tak lagak, nak berdua. Dah, kalau tak balas tak apa, balas penimpala. Jangan gosok baju, gosoklah sendiri. Kita tak pernah gosok baju. Itu yang ada dua line seluar semua tu dia. Allah Rabbi. Ada lah ni isteri ustaz kata nak kahwin. Bila dia tahu dah kita sakit kepala lutut baru dia tahu. Naik tangga pun tak larat dah kita. Biar ustaz gurau je, ustaz gurau. Jadi nak sebut orang perempuan ini di syurga hebat. Saya kahwin dengan isteri dulu sama besar dengan mikrofon mula-mula kahwin. Nah, lama-lama sama besar dengan meja. Jadi di syurga nanti ustaz saya tak nak lah makcik tua dah, makcik keluar hitam dah dulu, ada lagi putih-putih ni. Boleh tak saya di syurga nak tukar orang lain? Tak boleh. Di syurga ni memanglah mula-mula serupa mikrofon, lepas tu serupa meja. Tapi esok ya Allah comelnya kamu esok di syurga nanti. Seorang suami duduk depan, tengok dada isteri, bukan nampak, minta maaf salah sebut, bukan nampak dada lah, tapi nampak wajah dia. Comelnya, pegang, nampak macam cermin, tapi bila pegang kulit, Allah comel. Itu dia sebut bidadari. Bidadari ni bukan bidadari hak tu dulu, hak ni dulu bidadari. Isteri. Sebab tu suami dah, isteri kena jaga balik. Dah, syurga di bawah tapak kaki suami. Masuk syurga dengan suami. Nah, apa suami nak selagi kita boleh buat, kita buat lah. Kalau tak boleh buatlah pula. Ada. Ustaz pun kadang-kadang balik-balik dah. Ustaz buat jugalah simpan susu kasih. Tapi sebulan sekali lah susu kasih. Supaya tanya ustaz dah, ustaz tu sebut-sebut pasal Rasulullah simpan kasih, dia buat tak? Buat sebulan sekali. Ada juga sebulan sekali pun ada. Ustaz balik malam tadi, sudah balik terawih apa semua, tengok pinggir pandu. Anak perempuan tak basuh. Ustaz pergi basuh dulu. Jadi maknanya ada juga lah orang tanya ustaz dah, ada tak ustaz basuh pinggir? Ada, sebulan sekali. Jadilah daripada nah, ingat Allah jadikan kita ni memang macam ni kata dulu. Orang ni comel, orang ni hitam, orang ni putih, tapi ni akhirat nanti tergantung kepada amalan kita. Kita masuk syurga. Ustaz yakin tuan-tuan yang ada depan ustaz ni semua masuk syurga. Sebab Nabi sebut gini, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umat aku masuk syurga belaka, malaikat orang tak nak. Siapa yang tak nak ni? Sedangkan eliket pun nak, andai ku pergi dulu sebelummu, ku tunggumu di pintu syurga. Ada. Lagu dia menyanyi lagu tu. Jadi bermaknanya tuan-tuan yang kalau penyanyi pun boleh nyanyi lagu tu. Kat kita ni memang orang yang Islam, orang yang ada iman, ada tauhid, ada la ilaha illallah, beriman kepada Nabi SAW, takkan tak masuk syurga. Semua umat aku masuk syurga belaka, malaikat orang tak nak. Qala wa ma ya Rasulullah. Siapa yang tak nak tu ya Rasulullah? Sahabat tanya, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Orang tak nak ni, dia kata orang yang tak pada aku semua masuk syurga. Orang yang tak nak ni, mereka itulah tak nak ikut Nabi. Tak, kita lalu dua majlis apa? Majlis agama. Majlis ni sunnah Nabi yang paling pertama atas dunia. Sunnah ngaji ilmu ni adalah sunnah yang pertama. Hak ni betul ada tulis berapa dah pahala kita di akhir. Belum lagi kita semaya sunat duha. Belum semaya sunat, semaya fardu ni. Semayang balik pada empat semayang ni lah. Ustaz sebut semayang fardu, semaya sunat, semaya ni. Semayang fardu bukan masuk syurga. Ara'aita iza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala zalika syai' adkhulul jannah. Qala na'am, kata Nabi.
Dia kata ada seorang sahabat ni pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku ni semayang 5 waktu je. Maktubat, fardu je. Aku puasa dalam bulan Ramadan sahaja. Dan aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram. Aku tak tambah sesuatu pun. Maknanya kalau dia puasa Ramadan, tak serupa kita. Puasa Ramadan, lepas ni puasa 6 Syawal pula. Katalah Pak gaji sikit. Lepas tu puasa Isnin Khamis, ni gaji ni. Lepas tu puasa hari Ashura, hari Arafah, puasa hari bulan terang, 13, 14, 15 bulan putih, puasa. Ada. Yang ni hebat dah ni. Sahabat ni dok, dia puasa saja puasa bulan Ramadan. Dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, adakah boleh masuk syurga ya Rasulullah? Berani dia tanya Rasulullah. Tuan-tuan tak tanya ustaz, saya ustaz boleh masuk syurga? Kalau tuan-tuan tanya tetangga tanya ustaz, boleh? Kenapa? Dia tanya Rasulullah, boleh tak saya masuk syurga ya Rasulullah? Rasulullah kata, ya, na'am, ni boleh masuk syurga. Kenapa hak dia tanya dulu? Kita nak cerita. Pertama, aku semaya 5 waktu. Aku puasa bulan Ramadan. Aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram. Mana-mana halal aku ambil, mana-mana haram aku tolak. Tak nak haram. Dan lepas tu aku tak nambah apa pun ya Rasulullah. Kamu mengajar hak tu lah. Wa ma'atakumur rasulullah fakhuzu wa manahakum anhu fantahu. Apa saja Nabi bawa, aku ambil. Apa saja Nabi larang, aku tinggal. Adakah aku boleh masuk syurga? Rasulullah menjaminan beliau. Pak kita duduk lah ni nak buat kerja atas dunia, dengan buat kerja akhirat untuk apa? Narfa'u darajatin man nasya. Untuk Allah angkat darjat kita di syurga nanti. Satu darjat kepada satu darjat seumpama langit dengan bumi. Satu syurga, ustaz sore dengan isteri ustaz, kalau Allah bagi 10 bidadari, alhamdulillah. Nah, ada akhirat ada 10, jangan main-main. Tak jangan entar buat 10. Nak ada 10. Lah ni tak sore lah, sore. Ustaz ada 10 besok, 10 bidadari. Yang ni isteri tak cemburu. Cakap yang abang dapat 10 bidadari. Okey, tapi awak jadi ketua esok. Ketua. Mana? Bila yang ni kita buat yang ni, Allah Subhanahu Wa Taala angkat darjat kita. Satu syurga ni seluas langit dengan bumi. Wallahu alam luas mana kita duduk. Kita mikir aku nak pergi mana seluas langit dengan bumi. Nah, aku duduk Kuala Lumpur aku seorang. Aku nak pergi mana? Bukan kerja kita, kerja Allah. Tapi angkat darjat tadi. Karena aku solat kita, baca Quran kita. Okay. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, jaga solat. Kita ada syurga. Kita ada syurga. InsyaAllah jaga la ilaha illallah. Jangan suka sangat dengan benda haram, sebab boleh menutup hati kita kepada kekhusyukan dalam sembahyang. Jangan suka sangat, jangan fikir sangat, oh ya aku kalau boleh minum awak, jangan. Kalau mikir benda lagu tu, astagfirullahalazim. Aku kalau boleh bau amoy, suka sungguh. Bau amoy. Orang lelaki kan suka bau amoy. Orang muda-muda amoy. Orang tua-tua macam kita ni asuh lah. Tak sudah mikir benda-benda haram. Sebab dia boleh menutup hati ke arah keseronokan. Dan nak baca Quran jadi malas. Nak baca Quran tu mikir dah so. Ada titik-titik hitam. Astagfirullahalazim. Allah ampun dosa. Yang terakhir, yang terakhir ialah berinfak. Yang ini bersedekah. Sedekah daripada rezeki yang kita ada. Jangan kedekut. Kita beritahu sekarang ni dah jadi trend bersedekah subuh. Nak pergi semayang subuh, bawa RM1. Jadi orang dah sebut dalam FB, ustaz sebut lama dah. Lepas tu syekh-syekh sebut, ni pun Syekh Ali Jabir orang bawa ketika dia mati baru dia popularkan dengan sedekah subuh. Alhamdulillah, benda comel. Nak pergi semayang subuh, ambil RM1. Jangan banyak nanti habis duit. Ambil RM1 kubur dalam. Kadang-kadang yang seronoknya, ni cerita peribadi ustaz lah. Seronoknya isteri, bawa dah duit, bawa dah, ada dah RM1. Ya, ambil lalu saya pula nak bagi. Awak senang masuk mi dengan anak sekali, okey. Kita pun ambil RM2. Kalau dok pun seorang suami, bila dia buat sedekah yang baik, isteri dia dapat sekali pahala. Legacy. Setiap suami yang buat baik, dia akan berkongsi dengan isteri dan anak-anak. Bila dia buat dosa, dia tidak berkongsi dengan isteri dan anak-anak. Tapi bila isteri buat baik, dia tak kongsi dengan suami. Itu masalah kita. Kita buat baik kongsi, dia buat baik tak kongsi. Tapi kalau kita seorang suami yang baik, yang mengajar kebaikan kepada isteri, dia berkongsi dengan suami. Tapi bila dia buat dosa dan maksiat kepada Allah, dia berkongsi dengan suami. Walaupun suami dia tu Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok, Tok Mudim.
Dia berkongsi buat dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada tahu ke tak tahu, ya kan? Cuma jawab pada hadapan Allah esok nanti jawab lain lah. Wallah, saya tak tahu Tuhan. Aku didik dah isteri aku buat dosa dan maksiat gini, aku tak tahu ya Allah. Kalau aku tahu aku larang gini. Ada, gitu lain. Jadi bermaknanya nak sebutnya sedekah tu kedua. Kalau pagi-pagi kita sedekah, kita ada 2 malaikat sedang menunggu. Kita masuk dalam tabur, ya Allah, lapangkanlah rezeki. Sebab tu kita gaji 2,000, 3,000, kita hati seronok. Nah, kita tak adalah rasa Allah lah. Kita dah deki dengan orang gaji 50,000 buat apa? 50,000 kadang-kadang orang buat hati tak tenang. Nah, malaikat 50,000 memang kaki sedekah, kaki ni. Sedekah jangan. Ustaz nak beritahu kadang-kadang orang sedekah ni Allah Subhanahu Wa Taala balas atas dunia dah. Ada sekali ustaz nak masuk office, mari budak-budak muda ni. Pak cik, boleh tak saya nak tanya sikit? Boleh tak? Pak cik ada duit. Pak cik, ustaz dah masuk dah. Mak dah tutup pintu pagar nak masuk naik tangga, tutup pagar. Saya tak ada duit pak cik. Saya nak balik ke Sungai Cincin. Sebab saya tadi naik Grab. Lepas tu saya tak ada duit nak naik Grab nak balik ke Sungai Cincin. Mari buat apa sini? Adik mari buat apa? Mari jumpa kawan. Saya terlupa, saya belanja makan dia. Ustaz kebetulan, biarlah orang nak kata apa ustaz ada RM2 dalam poket. Ustaz mula-mula mikir, budak ni sahaja mari. Tapi mari mikir betul. Mari harta ni takut mereka. Sebab orang yang datang biasanya takut mereka. Nah, kita dapat macam orang, tapi nak uji kita tu. Ustaz pun cakap dia, pakcik ada RM2. Ustaz keluar lah. Biarlah aku naik masjid pun biarlah RM2 dalam poket. Orang aku naik masjid ni gaji 20-50 ribu dalam poket. Tak ada. Ada RM2 dalam poket. Ustaz ada RM2. Ustaz kata gini dia, adik ambil RM1, pakcik ambil. Patut lain tu adik cari lain. Dah, pakcik ada RM2. Lillah ta'ala, pakcik tak ada sungguh. Tapi apalah salahnya ustaz? Tapi ustaz sebab kena ada juga dalam poket sebenarnya ada RM1 2 ni. Ustaz bagi dia RM1. Tak apalah dia pun dia minta maaf. Tapi ustaz mikir silap. Bank Islam ada belakang tu. Tapi biarlah muka dia nak naik ke jawab. Ustaz bagi dia. Hati rasa lega sekolah. Lepas tu duduk tak lama ada orang bagi ke ustaz. Tak banyak gandanya. 10 kali ganda je. RM1 tu 10 kali ganda RM10. Orang ganti dia RM10 lah. Ustaz bagi RM1. Ustaz syukur alhamdulillah. Biarlah RM10 mana ganti. Sebab tu kata Allah, wa anfiqu min syai'in fa huwa yukhlif. Apabila kita infak sesuatu, Allah bayar balik kita. Jangan rusi. Buat sedekah. Jangan mikir, habislah duit aku. Tapi kalau ada 50, janganlah. Kalau katalah kita ada 1,000, nak bagi 1,000 lah. Tapi kalau ada kita ada 50,000, banyak ribu, kita nak bagi banyak-banyak lah. Tak apalah, alhamdulillah. Mana kadar mana yang kita bagi. Sebab saya kata tadi, kalau kita sedekah pagi kita bawa RM1, bawa RM2, masuk dalam tabung, insya-Allah hati kita tenang, seronok dan sebagainya. Tapi kalau kita subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tak sedekah, maka malaikat ni kata, ya Allah, orang ni duduk saya cari makan rezeki ni, sempitkanlah dada dia. Ini yang kita jadi mikir, duit tak cukup lah, anak nak masuk universiti ni, nak gini. Allah, padahal ada dalam tabung haji, ada dalam saham-saham yang lain ada. Tapi duk mikir Allah, jadi sibuk, jadi stres kerana bak ni. Tapi kalau bak sedekah, kita bak insya-Allah Allah. Sebab Allah jadi. Dan usaha akhir, di antara benda yang kita akan menyesal, perbuatan yang menyesal, ataupun benda yang kita nak buat kalau datang saat kematian, kita minta tangguh kematian, sedekah. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Tengok. Allah kata berinfaklah kamu sehingga kamu mati. Allah suruh ni, bukan siapa-siapa suruh. Allah suruh. Dalam Quran banyak ayat infak. Berinfak, bersedekah, sedekah sehingga kamu mati. Sehingga datang kematian baru berhenti sedekah. Dan maka mereka akan berkata, wahai Tuhan, tangguhkanlah kematian aku barang seketika sehingga tempoh yang tertentu. Minta tempoh, ya Allah, nanti dulu. Boleh dah, aku sekejap. Tangguhkanlah kematian aku ni, esok, lusa. Nanti dulu aku nak pergi umrah dulu, nanti dulu aku nak pergi masjid dulu. Boleh? Tak boleh. Fa iza ja'aluhum la yastaqimuna sa'atan wa la yastaqdimun. Minta apa ni, bila datang mari, mari,
Dia tidak boleh minta tangguh, tak boleh minta cepat, tak boleh minta lambat. Tapi saat itu dia minta nak buat apa? Nak buat apa? Nak sedekah. Fa as-saddaqa wa akun minas salihin. Tunggu dulu Tuhan, aku tak sedekah. Sebab itu disebut oleh Nabi, kalau kita tahulah orang yang berada dalam kubur itu, kalau tanya, apa amalan yang kamu nak buat bila kamu dibangkit? Aku nak sedekah. Aku nak sedekah. Sebab itu Nabi kata, sedekahlah walaupun dengan sebutir tamar dalam bulan Ramadan. Jadi balik sekarang, ambil sebutir tamar, bubur dalam piring, bagi jiran sebelah. Jiran sebelah tu ada 7 orang. Dia mengatakan, buat apa ni? Sedekah lah. Kan Nabi kata sebutir tamar. Nah, dia pun tutup itu, dia ambil paling dinding. Orang ni kena pulang sebenarnya. Sekotok tu RM9.5. Ambil yang biasa-biasa. Jangan ambil mahal deh. Kalau ustaz pun beli mahal RM60 sekilo, aku tak bagi kau kan. Aku makan aku je. Kau pergi beli hot takai tu ni. Hot takai, hot pakai tu. Oh sedap tu kan. Nak bagi je ke? No way man. Kita beli, ustaz pergi beli. Sekotok tanya berapa 12 ni? 12 kalau RM5.5, RM6.5 kali dengan 12 lah, 70 lebih gitu deh. Tak dapat sudah beli 2 kotak. Bali 2 kotak bagi jiran. Habis alhamdulillah. Lorong 1 lorong lah. Kalau nak bagi 1 tamel berat kita. Bagi. Alhamdulillah. Allah bagi gandaan yang sangat istimewa. Rasa seronok sangat-sangat. Sebab tu amalan 3 ni jangan tinggal. Masuk bulan Ramadan ke, lepas Ramadan ke, jangan buat. Jangan tinggal. Kerana ini adalah suatu perniagaan yang cukup sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz rasa sepada itu dulu. Kalau ada soalan nak tanya Ustaz. Ya. Ustaz, nak tanya ya. Boleh dengar Ustaz? Dengar. Bila kita cerita pasal infak atau sedekah ni, biasanya dia infak macam anak yatim ataupun kita sedekah untuk hafiz. Dalam masa yang sama juga dia ada buka wakaf. Kami buka wakaf. Dan antara 3 ni sebenarnya yang mana terbaik untuk kita? Terbaik semua. Semua sama. Ustaz pun ada wakaf sekarang tapi tak sebutlah sini malah lah. Ustaz sebut Jumaat sekarang. Nah, Ustaz ada buka wakaf untuk buat masjid sebab pondok warga mas di sungai-sungai di Sungai Cuk. Ustaz ada buka. Sekarang ni dia tengah kutip dana. Tapi bila sebut gitulah. Sebenarnya mana-mana pun suruh atas kita nak tolong asalkan kita infak. Apa yang nak buat anak yatim? Cuma anak yatim ni lebih dia, Nabi kata, siapa yang beri anak yatim, maka di akhirat nanti kau duduk bersama dengan aku macam ni. Macam ni Nabi sebut. Tapi Ustaz gurau pula. Kalau kau nak dekat sekali dengan Nabi, kau ambil mak yatim. Orang lelaki lupa lah kan. Dan berani, kalau berani, kau ambil mak yatim tu. Sebenarnya infak apa pun sedekah semuanya pun. Dah. Nak bagi ke orang tua, warga mas, nak buat masjid, nak buat surau, buat. Allah yang tulis catat. Nah, apa lagi yang puan sebut tadi apa? Anak yatim, hafiz Tahfiz lagi lah esok di akhirat. Kita bantu dia, Quran yang dia hafaz dapatkan kita pahala. Tak mungkin di akhirat nanti orang ni lah tolong aku dulu, ya Allah, dengan hafiz yang dia ada, apa Quran yang dia ada, aku nak syafaatkan dia, ya Allah. Nah, masalah. Buat benda yang baik. Dia fikir, macam contoh ustaz sendiri buat sekarang ni. Contoh ustaz buat walaupun tapi ustaz buat apa tu? Sebab sebelum benda ni, walaupun ustaz banyak berjalan sampai tak cara ke kerja dan sebagainya, ustaz selalu ke Kebojo buat telaga wakaf. Ustaz buat telaga wakaf. Bukan PAM. Ustaz tak buat PAM sebab ustaz 8 tahun yang lalu ustaz buat PAM. Masa tu saya pergi dengan Abang Mat. Pernah sekali masa tu ditawarkan untuk dia orang nak buat PAM. Jadi dia orang PAM ni lepas tu gosok. Lepas tu pula air tak sedap dan macam-macam lah. Ustaz fikir tak payahlah, jangan buatlah. Lepas tu ustaz buat telaga wakaf. Telaga kali macam kita kampung dulu, pakai perigi, pakai tali dia. Sampai sekarang ustaz buat hampir alhamdulillah dekat 7-800 telaga dah ustaz buat, 7-8 tahun. Ini pun saat ni alhamdulillah masuk satu telaga. Makna bulan ni bulan Ramadan ustaz dapat 10. Kalau belum PKP dulu dalam sebulan ustaz dapat 20-30 biji telaga ustaz hantar setiap bulan. Dulu ustaz pergi, cukup sebulan ustaz pergi, ambil tiket terbang,
Ustaz dengan isteri pergi. Dulu zaman Abang Mak siasat dulu, kami berjalan dengan Abang Mak, dengan kawan-kawan dan sebagainya. Ya, Ustaz pergi bawa duit nak untuk buat telaga bagi dia. Sekarang ni PKP, Ustaz bagi keyakinan sepenuhnya, ya Allah jagalah harta amanah orang ni, amanah orang ni. Ustaz hantar 10 biji telaga, hantar. Dia ambil 1,700 telaga, harga telaga. Bubuh lah nak bubuh nama apa pun. Nama kita, nama suami, nama anak, nama mak, nama ayah, nama arwah. Macam Ustaz buat sekarang ni. Satu telaga. Orang miskin duk bunuh apa semua, makan minum mani, semayang apa semua buat. Ustaz pernah bagi kepada orang kafir. Pada 3-4 tahun selepas pada itu pernah Ustaz bagi kepada orang kafir. Nak jadi ke Allah punya cerita, orang kafir tadi satu keluarga masuk Islam kerana bagi telaga. Baru ni Ustaz bagi juga. Lepas tu ada family dia mari telefon, Ustaz kenapa Ustaz bagi pada orang kafir, nanti tak sampai saya ni orang yang Ustaz cakap, Kak, kalau Kak bagi ni orang kafir ni masuk Islam macam mana? Nah, Kak duk ingat duk nampak je ni, Kak rasa hidayah orang semayang ni. Kalau yang ni kalau masuk Islam, rupanya masuk Islam sungguh tuan-tuan. Alhamdulillah, berkat bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi mana yang terserah, mana yang puan rasa boleh masuk dengan cara ni, masuk. Oh, Ustaz, saya nak bagi ni Ustaz untuk anak tahfiz. Saya nak anak yatim banyak yatim. Macam Ustaz buat telaga, buat kampung. Ini contohlah. Buat kata okey kita nak cari sebenarnya Ustaz buat macam mana tau? 17 orang RM100 seorang. Kita ada berapa? Okey, saya masuk buat satu telaga wakaf daripada Salaman maksudnya, contoh. Ada nama Wan Azialah contoh, ni nama ni. Ada berapa? Saya masuk satu. Masuklah lebih satu, masuk nama arwah. Tuan-tuan nak buat 20, Ustaz buat 17, sebenarnya 17 orang. Tapi ada sampai 20 boleh masuk nama. Alhamdulillah satu telaga wakaf lagi. Kalau nak buat lagi itulah. Cari nama 17 orang ke 20 orang seorang mana. Okey, masuk 100 orang. 100 orang buat telaga, masuk 100 telaga. Dah, nanti bila siap Ustaz hantar gambar dengan video sekali. Ini telaga wakaf itu kita nama. Ada macam Ustaz buat sekarang. Boleh, tak masalah. Asalkan kita buat. Lagi-lagi telaga wakaf kalau nak cerita sejarah, lagi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang mandi, bagi orang minum, bagi orang ambil semayang, bagi orang Allah, hari-hari dia duduk mandi, hari-hari dia ambil semayang, hari-hari dia duduk buat baik-baikan. Hari-hari kita pahala di sisi Allah Subhanahu taala. Tak, Ustaz kata ialah Ustaz ada juga nama, tapi Ustaz cakap aku duk buat ni, kalau akulah tak buat, aku dapat pahala bantu orang gini cukup. Sebab tu Nabi beri jaminan kita masuk syurga. Sebab ruang kebaikan kita tu terlalu banyak. Ruang kebaikan. Tuan-tuan duduk dalam majlis ustaz ni, majlis kita ni, dah berapa banyak pahala kita dapat, berapa banyak dosa kita gugur. Hak ni pun satu kebaikan. Belum lagi kita jumpa dengan orang bagi ni. Kita rasa kesian kalau Allah kesiannya dia. Aku tak ada duit pula nak bagi Allah kesiannya. Nanti dululah. Tiba-tiba orang tu hilang. Kita sudah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seorang pelacur kesian ke anjing dan beri minum anjing, lepas tu dia mati tengah jalan, akhirnya Allah hapus dosa dia, masuk syurga. Pelacur. Ini dalam hadis kursi, dalam hadis Imam Bukhari letak dalam bab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kesian kau orang susah, kita dapat pahala dah. Kita beri minum, lagi besar pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa lagi soalan? Boleh puan tanya? Ada? Tak ada kan? Minum teh Allah. Okey, Ustaz tutuplah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.